pernah pergi Holland kan? Holland ni kira negara seks bebas. Dia kalau tuan-tuan pergi taman dia, kira bercium ke apa ke semua berlaku. Hatta gay, laki sama laki kan, di taman. Kemudian pergi sampai ke Belgium tu, malam saya pun bubuh dalam beg tu, dalam locker. Cadangnya nak tidur di station bus tu. Rupa-rupanya polis dia tak bagi, pasal keluar masa tu punyalah sejuk. So bila keluar dengan baju semua dah locker dah tutup dah kan. Dia halau pergi keluar station bus. Jalan tu, kedai tu dia cermin kan. Kalau kedai baju dia letak patung. So kita lalu tu nampak macam patung tiba-tiba bergerak. Rupanya pusat pelacuran dia boleh macam tu, transparent, boleh tengok daripada luar kan? Tapi oleh kerana masih ada iman kan? So kita akan dapat jaga niat kita. Bagi orang yang memang itu tujuan dia akan buat benda tu kan? Hatta saya pernah pergi ke Syria masa sebelum berlakunya perang dulu, masa saya belajar dulu, pergi ke Syria. Syria ni di samping tuan-tuan duk dengar ada orang duk pergi belajar syariah lah kat sana ni, kat Damsyik ni saya pergi dengan kawan saya. So kita tak ada kontak di Syria ni, pelajar Malaysia tak ada masa tu, kita tak ada kontak. So pergi tu memang kira gamble lah maksudnya kira pergi berani mati lah. Jadi bila pergi ni naik taksi, sampai tu malam nak cari hotel. Sepanjang pintu hotel dia ada bapa ayam. Ni Damsyik. Kita lalu ada ta'al ya syab. Mai sini orang muda. Bidak madam. Nak perempuan nak? Tanya. Tanya. Ni Syria ni. Kan? Jadi apa-apa pun kalau kita bermusafir, bila niat di awalnya kita telah pelihara, maka kita mudah-mudahan Allah akan jaga kita. Kan? Kalau daripada awal lagi niat kita dah tak jaga, kita khawatir kita akan terseleweng macam tu. Baik. Dan dia di tempat itu ia boleh berbuat apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang tidak ada batasan, pergi ke tempat yang boleh buat apa saja, boleh buat apa saja. Kalau tuan-tuan pergi ke Eropah ke apa ke, tak ada apa nama orang nak tangkap, orang nak larang, bawalah apa-apa pun, tak ada masalah. Tuan-tuan, saya pernah benda ni saya teringat berlaku satu peristiwa masa cuti musim panas kat Jordan tu. So ada 2 bulan cuti musim panas tu, saya dengan kawan-kawan pergi ke England. Tujuannya nak jadi strawberry picker kan, kutip strawberry tu kan, sebab gaji mahal. Gaji mahal. Akhirnya tak jadi. Jadi bila tak jadi tu, alhamdulillah kami menumpang di rumah pelajar Malaysia, rumah bujang lah. So dia ada 2 tingkat, ada atas lagi ada lonteng. Ni British style rumah ni. Kemudian hujung minggu je ada seorang lelaki ni bawa balik perempuan. Kita hak mengaji agama ni, kita tak kena. Tanya kawan-kawan dia, siapa bawa balik perempuan ni? Dia kata mereka dah kahwin. Ni sama-sama pelajar Malaysia, dah kahwin. Cuma keluarga tak tahu. Mereka ni kahwin kat sini, keluarga tak tahu. Kalau keluarga tahu memang kira marah. Tuan-tuan perempuan, saya sebut bila anak-anak kita katalah piduk kat tempat-tempat yang maksiat boleh buat, kalau dia minta nak kahwin, patutnya bagi kredit pada dia.
boleh jadi dia nak jaga agama dia. Di ketika dia duduk tempat tak ada siapa nak halang, dia boleh buat maksiat ikut suka, tetapi dia memilih untuk jaga agama dia, dia nak kahwin, oh bagi kredit. Tapi malangnya masyarakat kita, bila anak minta nak menikah je, hang gatai, kerja pun belum lagi. Kita macam tu, duduk main gatai tu. Dia duduk di tempat yang maksiat sangat bebas, boleh buat apa saja. Patutnya bila anak kita kalau duduk macam tu, minta nak kahwin, oh bagus dia ni, dia nak jaga agama dia. Patutnya begitu. Patutnya begitu. Baik. Misalnya juga bersafar ke negeri kafir tanpa ada keperluan yang darurat. Demikian juga bersafar dari negeri Islam untuk lari dari kewajipan jihad yang diwajibkan atas dirinya. Ini pun tidak dibenarkan lah. Dia dah duduk negeri Islam, negara Islam, kemudian dia wajib untuk berjihad, tapi tak, dia lari. Dia dosa besar kan? Dia lari tu, dia musafir ke tempat lain itu, musafir yang maksiat, kerana lari pada perang kan? Jihad ni ada yang fardu ain, ni jihad perang, ada yang fardu kifayah. Kalau di negara dia musuh dah serang, setiap orang di situ fardu ain, dia mesti berjihad, dia mesti lawan, dia tak boleh lari keluar. Kalau dia keluar pun ada tujuan yang sangat khusus, yang tu boleh. Contoh, kalau umat Islam di Syria tu, memang ada yang keluar, tapi keluar tu dia nak cari dana bantu umat Islam yang dalam kan? Yang tu urusan yang dibenarkan. Kita bagilah duluan azan Ustaz. Allah
La ilaha illallah. Salat. Okey, tersambung sikit lagi. Bagi orang yang dah duduk dalam negara Islam, kemudian negara dia ataupun kawasan itu diserang, bagi lelaki yang mampu, maka dia wajib fardu ain untuk berjihad. Dia tak boleh lari. Kalau dia lari, dia keluar pergi tempat lain, maksudnya dia bermusafir. Musafir itu dikira maksiat kerana lari pada perang. Saya masa di Jordan dulu, masa tu nak perang Teluk kedua, tak silap saya, perang Teluk yang kedua. So dah ada desas-desus Amerika akan serang Iraq. Dan masa tu Jordan dia baik dengan Iraq. Dan kemungkinan Jordan juga akan terlibat. Saya tanya pensyarah saya lah, nama dia Dr. Abdullah Fawaz. Saya tanya dia, doktor, kalau saya ni orang Malaysia, kira kalau Jordan terlibat lah perang, kira musuh Islam serang, kalau saya pelajar Malaysia balik ke Malaysia, kira boleh tak? Dia terhukum dia dosa besar, lari pada perang. Sebab bila musuh serang tu, dia bukan kira hang orang Jordan tak, hang Muslim ke tak? Hang Muslim, hang lari pada ni, hang kira lari pada perang. Kerana ketika itu kefarduan untuk berjihad mempertahankan umat Islam di tempat itu dah jadi fardu ain. Kacau. Dia sistem sekarang ni sistem pasport, kan? Sistem negara. Tetapi sebenarnya apa yang Nabi ajang adalah hubungan kita ni adalah hubungan akidah. So, kalau kita dah tempat tu, kalau kita kat luar ni lain cerita. Ni kita dah tempat tu, musuh Islam serang, tak boleh lari. Kalau ikut pandangan pensyarah tu, kira kalau balik tu, safar tu dikira maksiat. Kan? Kalau dah diserang lah, kalau ada diserang, kalau belum tu cerita lain lah. Cerita lain. Baik. Kemudian begitu juga dia kata, tujuan lain antaranya safar ke beberapa negeri untuk membeli barang-barang yang diharamkan seperti dadah lalu dijual di tempat lain. Semua itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. So pergi ke tempat lain, bermusafir nak beli benda haram, kan? Juga safar itu dikira sebagai maksiat. Jangan kata dadah ni berat sangat, beli rokok lah. Kan? Safar tu kira nak bisnes rokok. Tak tahu kalau tuan-tuan kat sini kata rokok tak haram. Saya kalau tanya saya tidak sepandai jawatankuasa fatwa kebangsaan ni. Kan? Ulama-ulama dunia ni kira dah letak merokok tu haram lah. Kalau tanya saya tak sepandai mereka. Jadi cuma wallahu ta'ala alam, hukum merokok yang haram ni saya melihat daripada ada dua kategori lah. Satu kategori orang yang merokok sebelum fatwa dikeluarkan, dan orang yang merokok selepas fatwa dah ada. Kan? Selepas fatwa dah ada ni duk merokok agak, baru nak start merokok, baru nak belajar merokok, yang tu kira jelas lah. Adapun orang yang sebelum fatwa keluar, dia dah memang ketagih lah, payah. So dia ada sedikit kelonggaran. Walau bagaimanapun dia kena cuba untuk berhenti. Kelonggaran maksudnya tu kelonggaran sebab ada orang, ustaz saya tak boleh, saya pernah dulu berhenti 3 hari, Parkinson tu.
Dr. Parkinson kan. Orang macam ni kira adalah sedikit kelonggaran, cuma dia kena ada proses cuba untuk berhenti kan. Macam-macam lah. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan depan Allah, saya ada cuba untuk berhenti, paling tidak kan. Aku bulan ni kira 20 batang, bulan depan nak belajar 19 cukup. Bulan depan Allah ambil nyawa, paling tidak pun ada jawapan, ya Allah, saya dah try dah nak bagi 19 batang dengan saya cadang kira bulan satu lagi tu kira 18 batang, satu lagi kira 17 batang, saya dah try kan. Kurang-kurang ada jawapan Tuan-tuan, sikit lah bila dah masuk bab rokok ni. Kadang-kadang orang tak suka dengar benda ni kan? Tapi tak apalah, kita sebutlah. Sebab bila merokok ni, dia bukan memudaratkan diri dia saja, dia memudaratkan orang lain juga. Dalam merokok tu ada 4,000 jenis racun. Dia tahu Tok Guru pondok merokok, Tok Guru pondok bukan hujah kan, bukan hujah kan. Dia tahu ulama-ulama dulu kata makruh. Rokok dulu dengan rokok sekarang berbeza. Duk kata makruh tu rokok dulu apalah sangat. Kadang ni rokok daun balut tembakau Jawa kan, rokok dulu. Sebab tu rokok dulu yang kata makruh, mereka kiaskan kepada bau yang tak baik. Yang hadis Nabi kata jangan dekati masjid siapa yang makan bawang apa semua kan, mereka kiaskan dengan bau. So bau tak elok menyebabkan makruh. Rokok sekarang ulama bincang bukan bau tu, racun, kandungan 4,000 racun lebih kurang yang ada dalam rokok tu. Sebab tu Allah tahu wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Tak ada doktor yang kata merokok bagus untuk kesihatan. Semua ijma' para doktor kan, ijma' para doktor kan, menyatakan bahawa merokok ni memang buruk untuk kesihatan. Bahkan bukan kesihatan diri sendiri, kesihatan orang lain juga. Merokok ni ada merokok yang aktif, ada perokok pasif. Perokok aktif dia merokok. Perokok pasif hasil daripada asap rokok dia tu kesan bagi pada orang lain, anak dia, isteri dia, orang lain. Saya baca satu kajian, dia partikel-partikel rokok ni, partikel-partikel tu yang asap tu, kalau dia merokok dalam rumah, so partikel-partikel tu akan duduk dalam rumah, duduk kat cushion, duduk kat ni selama berapa jam, 8 jam tak silap saya, partikel tu. Maksudnya bila sejam sebelum anak dia balik dihisap dalam rumah, sejam tu partikel-partikel tu masih wujud dalam rumah lagi. Jangan. Ni merokok dalam tandas, kita sakit hati sungguh. Tandas R&R tu. Minta maaf, saya rela bau najis lagi pada bau rokok. Oh, apa dia ni rela bau najis kan? Tak. Bau najis dia tak memudaratkan kita. Tak. Memanglah busuk tapi tak memudaratkan kita, tapi bau rokok memudaratkan kita. Saya jaga kesihatan. Makan pun jaga lah, walaupun Ustaz Faizal lalu duk paksa makan ni makan kan. Lepas kuliah kan. duk jaga lah sikit-sikit kan. Duk jaga agak. Senaman ada sikit-sikit kan. Tiba-tiba kita dalam duk jaga ni, orang main hantar penyakit kat kita dengan asap rokok dia. Tuan-tuan, apabila kita memudaratkan orang lain, bila kita memudaratkan orang lain, tuan-tuan ingat dia tak tuntut ke akhirat. Jangan rasa terlepas di dunia dia. Tuan-tuan, memang kita hak merokok ni, kita tak rasa asap rokok ni busuk. Tapi orang yang tak merokok, dia rasa pening, busuk.
Saya pernah share di Facebook. Kemudian ada beberapa orang rakan Facebook saya, dia kata, "Ustaz, memang betul. Dulu kami merokok. Lepas berhenti baru tahu asap rokok tu busuk." Baru hangpa tahu. Tak percaya, try berhenti. Try berhenti duduk berapa bulan baru kita tahu, Allah, busuknya orang duk merokok ni. Busuk satu hal, mudarat tu. Ada orang kena kanser akibat orang lain, asap orang lain. Tuan-tuan ingat, dia tak akan minta dibicarakan di akhirat kelak. Dia jaga kesihatan, dia tiba-tiba dia dimudaratkan oleh orang lain. Jangan sampai kita didakwa hasil daripada apa yang kita buat. Orang bawa asap rokok, siapa duk isap dalam tandas ni kira menyumpah pada. Jangan. Orang dakwa kita akhirat, memang terlepas, orang tak tahu siapa dia duduk dalam tu, dia dah terlepas dah. Aku isap dalam tandas, okey, selesai, tak ada siapa tahu. Tapi orang hak duk rasa ni, duk masuk tandas pun kira duk pekup hidung semua, takut nanti dia dakwa kat akhirat pula. Jangan. Baik, jadi cuba berhenti lah. Last. Saya nak calculate duit. Ada orang bila dia mati umur 50 kan? Dia start merokok umur 20. Kemudian bila dia mati, Allah tanya dia, pasal apa tak pergi haji? Kan? Dia tak mampu, ya Allah. Agak-agak Allah kira hak merokok. Kata merokok kira ambil sehari RM10 lah. Sebulan berapa? 300. Setahun 3,600. 10 tahun 36,000. 20 tahun 72,000. 30 tahun 108,000. 108,000. Hang kata hang tak mampu pergi haji, sampai berjelaga lubang hidung dengan paru-paru kali. Hang kata hang tak mampu pergi haji. Jangan. Tuan-tuan, saya pernah dulu duduk di camp, kita buat kafar, iuran RM5 sebulan. Bapak kata tak mampu bayar. Merokok Dunhill sehari sekotak, mampu. Ni bayar kafar RM5, anak nak mengaji tak mampu. Hebat rokok ni macam main. Tuan-tuan, kalau nak sambung lagi dia akan jadi panjang. Khulasahnya ialah cuba untuk berhenti. Paling tidak saya sebut ada jawapan dan alasan kita depan Allah. Paling tidak ada jawapan. Aku dah cuba berhenti. Cukup takat itulah. Nanti panjang merokok, orang tak mau dah kita bagi kuliah kat sini. Tak apa kan. Saya tak kisah kalau orang nak merokok apa semua kan, tapi kena ada cuba berhenti itulah. Kena ada cuba berhenti. Kalau maksudnya hak ni hak sebelum fatwa keluar kan. Sebab memang ada orang tua-tua dia payah. Tapi cuba berhenti tu kena ada. Wallahu taala alam. Insya-Allah nanti jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke poin yang ketiga, iaitu nak musafir, nak safar ni kita melakukan istikharah. Istikharah. Salat istikharah, kemudian minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincang dalam kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi